Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang 4 Oktober nanti, sekolah akan dibuka semula melibatkan pelajar tingkatan 5, pelajar semester 1 dan semester 2 tingkatan 6. Jadi bila pelajar datang ke sekolah, menjadi tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan mereka selamat, belajar tenang, kerana kita nak mereka datang dengan harapan, belajar dengan tenang, kemudian kekal selamat dan pulang dengan kejayaan. Itulah kita memikirkan apakah SOP yang perlu dipatuhi supaya pelajar kita dalam keadaan selamat dan seterusnya boleh belajar dengan sempurna di sekolah. Dan dimulakan dengan di sekolah kita ada 2 gate, 2 pagar, itu pintu besar dan pintu kecil. Jadi pelajar yang menggunakan kenderaan menggunakan pintu besar, sementara pelajar yang kaki akan menggunakan pintu kecil ini. Mereka akan berjalan secara berbaris dalam keadaan penjagaan fizikal, menggunakan pagar kecil ini, pintu kecil ini, dan berjalan lurus sampailah ke di tempat mengambil suhu ini sini. Kena pelajar-pelajar semua diwajibkan menggunakan pelitup muka untuk memastikan mereka kekal selamat dan seterusnya menjaga SOP yang perlu dipatuhi masuk ke sekolah. Boleh mereka akan mengambil suhu di sini, dan pelajar yang bersuhu normal iaitu 37.5 mereka akan dibenarkan terus masuk dalam sekolah, sementara yang melebihi 37.5 iaitu 38 misalnya, mereka akan direhatkan sementara, diambil lagi suhu sehingga 3 kali, dan kalau melebihi lagi mereka akan diberhentikan di bilik isolasi, dan setelah bawa bertenang selama setengah jam, tapi masih lagi dalam keadaan suhu yang tinggi, akan dipanggil parent untuk dibawa balik ataupun diteruskan rawatan ke klinik dan sebagainya. Bagi memastikan segala urusan berjalan lancar, maka setiap checkpoint ada guru bertugasnya, dibantu pengawas dan juga dibantu oleh abang pengawal keselamatan, dan mereka akan mengambil suhu serta scan MySejahtera serta direkodkan dalam rekod bertugas ni. Dan abang pengawal ni akan memastikan semua perkara ni dipatuhi dan dilaksanakan dengan selengkap-lengkapnya. Di sepanjang jalan Gajah Nyusur ini akan ada checkpoint, dan setiap checkpoint ada guru bertugas dibantu pengawas untuk memastikan segala SOP dipatuhi. Dengan ini pelajar dengan rasa selamat dan yakin boleh memasuki sekolah dan meneruskan pelajaran dengan sempurna di sepanjang laluan ini. Kita mengutamakan keselamatan dan kebersihan kerana tekanan kita lah keselamatan pelajar, keselamatan semua adalah keutamaan kami, dan kita mewajibkan pelajar kita membasuh tangan dengan bersih, dengan sabun, dengan tata cara yang betul, membilas hingga bersih, memastikan tangan ini betul-betul bersih. Dan bila bersih ini, mereka akan yakin dan confident untuk meneruskan sesi pembelajaran naik kelas dan seterusnya, memastikan dalam keadaan yang selamat. Berkesinambungan dengan Gajah Nyusur, laluan satu hala ini terus sampai ke kelas dan terus masuk dalam kelas supaya pelajar berjalan, memastikan penjarakan sosial mereka dipatuhi dan mereka tidak berlakulah berkumpul sebagainya. Dan dalam kelas ini kalau kita perhatikan pengudaraan dibersihkan tingkap juga seleluasnya, kipas berfungsi dan semuanya dalam keadaan yang sudah baik. Dari segi susunan meja, kita telah susun atur meja ini di mana SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, di mana di depannya lah di tengah ini dikosongkan, dikosongkan tanda pangkah ini tidak boleh duduk di sini, dan memang cukup ruang luasnya memastikan penjarakan ini. Dan tempat meja guru pun selesa, ada pengendaraan. Di segi pelajar pula, semasa dalam kelas, pelajar dibenarkan masuk makan dalam kelas, dan ada guru yang bertugas menjaga mereka. Ini memastikan pelajar tidak berlakunya berkumpul, tidak berasak-asak,
dan mereka sentiasa ingat akan peraturan-peraturan. Begitu jika dengan dalam kelas ini ditampal peraturan-peraturan kelas, peraturan SOP, yang ini adalah kita mengingatkan dari semasa ke semasa supaya pelajar sentiasa ingat, mengekalkan SOP dipatuhi dan dalam keadaan selamat, serta ini boleh mengekang penularan jangkitan COVID-19 yang kita sangat takuti. Semasa PDPC, kita menggunakan model penggiliran. Pelajar, contoh belajar dalam kelas ini 30 orang. Pelajar ini akan digilirkan dan cara pembagian pelajar ini menggunakan sistem rawat. Kita namakan sebagai teknik pair random sampling, iaitu di mana kita ranking ke pelajar di tempat yang pertama sampai ke 15, ke 16 sampai 30. 1 hingga 15 ini kita cabut nombor 1, nombor 3 secara ganjil, kita letak 1 bulan, genap 1 bulan. Begitu yang ini ganjil 1 bulan, genap 1 bulan, dan kita pastikan ini satu kumpulan yang berpotensi dan sederhana, yang PDPR pun yang berpotensi dan sederhana juga. Maknanya dalam kumpulan ini kita boleh menggunakan sesi pengajaran dan juga pengukuhan dan pemulihan. Pengayaan dan pemulihan boleh dilaksanakan kerana pelajar kita dalam keadaan rawat dan semua jenis pelajar ada dalam kelas ini. Jadi maknanya PDPC kita lengkap, ada pemulihan dan pengayaan, dan pelajar dipilih secara rawat menyebabkan dalam keadaan yang seimbang dalam pelajar ini. Jadi sebelum guru mengajar, guru perlu menyatakan tentang pentingnya menjaga SOP, pentingnya menjaga keselamatan, pentingnya menjaga kebersihan. Benda ini ulang-ulang kali. Dan semasa sesi pembelajaran pun guru mengingatkan pelajar-pelajar supaya sentiasa mematuhi jarak fizikal dan mementingkan SOP ini. Ini yang kita tekankan. Selepas tamat sesi PDPC, guru yang terakhir dengan dibentuk oleh pengawas akan membuat sanitasi meja ini, dari setiap meja ini, untuk memastikan meja dalam keadaan bersih, disanitasikan. Dan bergerak keluar pula, belajar akan bergerak mengikut barisan mengikut meja ini. Itu dari meja ke meja mereka akan keluar secara berbaris, sistematik. Penjagaan sosial dijaga sampailah ke pintu keluar. Akhir kata, saya berpesan kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan komiti luar sana, hantarlah anak ke sekolah apabila menjelang 4 Oktober nanti. Hantarlah ke sekolah dan jangan risau kerana pihak sekolah sentiasa mengambil berat, prihatin akan keselamatan, kesihatan, dan paling penting sekali ialah memastikan proses PDP berjalan dengan lancar. Dan sudah pastilah anak-anak, tuan-tuan, perempuan akan mendapat input ilmu pengajaran dengan berkesan. Dan itulah itu harapan saya supaya ibu bapa di luar sana hantar anak ke sekolah. Jangan rasa gusar, bimbang dan sebaliknya, kerana keselamatan anak anda, anak tuan-tuan, keutamaan kami. Dan selagi saya tegaskan bahawa harapan kita ialah supaya anak-anak ini datang dengan harapan, belajar dengan tenang dan sempurna, itu pulang dengan kejayaan. Sekian, terima kasih.